Saya jemput Yang Berhormat Tuan Azan bin Ismail. Terima kasih Datuk Ketua. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru hijrah pada semua. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Yang Ketua, untuk makluman Yang Berhormat, jumlah pinjaman KWSP kepada kerajaan dan institusi korporat setakat Jun 2011 adalah sebanyak 83.7 bilion ringgit. Bagi pelaburan dalam bentuk pinjaman, sebahagian besarnya adalah berjaminan kerajaan. Nilai jumlah tersebut sebanyak 79.41 bilion ringgit atau 95% adalah pinjaman kepada kerajaan, manakala baki 4.31 bilion ringgit adalah pinjaman kepada institusi korporat. Pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh KWSP adalah dijamin dengan sekuriti atau jaminan yang bersesuaian bagi memastikan pinjaman tersebut berkualiti dan selamat. Dalam melaksanakan tanggungjawab, semoga lebih berintegriti, telus dan profesional, tadbir urus EPF telah dipertingkatkan seiring dengan pertumbuhan asetnya. Sistem kawalan pelaburan KWSP mempunyai 3 bahagian, iaitu pengasingan fungsi front office dan back office, pengurusan risiko dan audit. Rangka kerja pengurusan risiko telah dibangunkan, manakala Jabatan Pengurusan Risiko bertindak mengawal selia aktiviti pelaburan dalam meminimumkan kadar risiko dan memastikan simpanan ahli dan aset KWSP terjamin. Jabatan Audit pula bertindak mengawal selia proses operasi dengan mengukur pematuhan, keberkesanan, kecukupan dan integriti kawalan dalaman. Tuan Yang Dipertua, seperti umum mengetahui, keutamaan KWSP ialah keselamatan modal atau preservation of capital, manakala objektif pelaburan KWSP ialah untuk memberikan nilai tambah kepada setiap simpanan ahli seperti yang dapat ditunjukkan melalui kadar dividen sebenar yang agak tinggi, iaitu setelah mengambil kira kadar inflasi setiap tahun. Simpanan KWSP bukan sahaja perlu sentiasa selamat, malahan menjamin pulangan positif yang konsisten dan stabil untuk jangka masa yang panjang, sejajar dengan objektif KWSP sebagai organisasi keselamatan sosial yang bertanggungjawab untuk menjamin simpanan hari tua ahli. Terima kasih. Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Ketua. Tidak dinafikan EPF atau KWSP merupakan pentadbir antara yang terbesar dana awam negara. Setakat ini berjumlah 386 bilion ringgit. Dan saya merasa antara tujuan kerajaan telah pun menumpukan kepada membuka ruang kepada pelaburan, kepada portfolio asing yang dinaikkan daripada 6 ke 20% adalah tujuan untuk menjana pendapatan baru kepada penabung-penabung. Dan kita tahu penabung ini adalah terdiri daripada rakyat Malaysia yang teramai. Dan dari segi manfaat kepada penabung, kita dapati bahawa Timbalan Menteri menyebut bahawa penabung menerima, pencarum menerima dividen. Tetapi ada satu manfaat lain yang ditawarkan kepada satu kelompok lain, iaitu pelabur yang mendapat pinjaman daripada EPF. Saya nak rujuk kepada laporan Ketua Audit yang mengatakan daripada 13 pinjaman yang diluluskan, hanya satu saja yang mempunyai jaminan kerajaan. Maka 12 lagi itu ibarat seperti mendapat manfaat dari segi menerima pinjaman daripada EPF tanpa ada satu jaminan yang kukuh. Tapi Yang Berhormat Menteri mengatakan kesemuanya mempunyai jaminan yang kukuh daripada kerajaan. Ada lebih kurang nampak macam ada pencanggahan daripada laporan daripada Ketua Audit Negara. Saya tidak berhasrat nak bertanya perkara itu, minta penjelasan supaya perkara ini diminimalkan, kerana manfaat yang patut ditumpukan kepada pencarum, iaitu rakyat Malaysia yang menabung kepada EPF ini, dan mereka dilihat hanya menerima dalam bentuk dividen semata-mata. Walaupun ada kekangan yang begitu besar, masalah hutang dan pembiayaan yang agak tidak menasabah untuk ditanggung oleh mereka sekarang, maka kita patutnya melihat
bahawa kedudukan EPF ni lebih kepada pencarum atau manfaat kepada pencarum daripada menawarkan manfaat kepada pelabur yang sudah tentu nampak gaya pinjaman tanpa jaminan ni satu manfaat yang sungguh besar kita offer atau kita tawar kepada mereka berbanding kepada rakyat keseluruhan. Saya nak tanya jawapan ni. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Manfaat yang terbesar yang diberikan daripada pengurusan keuangan dan dana EPF kepada pencarum ialah dalam bentuk dividen. Ya. Ini paling penting. Kalau dividen ini hanya pada tahap yang rendah, umpamanya kalau berdasarkan kepada keadaan di pasaran, pulangan atau yield yang hanya 3%, 4%, maka ini sudah tentu dilihat tidak mencukupi untuk pencarum. Jadi sebab itulah EPF berusaha untuk memberi dividen yang lebih tinggi, umpamanya 5.65% pada tahun 2009 dan 5.8% 2010. Untuk memberi dividen yang tinggi, maka hasil return pulangan kepada pelaburan mestilah tinggi. Kalau setakat untuk dipinjamkan kepada kerajaan semata-mata dengan jaminan kerajaan ataupun melalui pemegangan MGS semata-mata, maka pulangan kepada pelaburan tidak tinggi dan dividen juga tidak tinggi. Sebab itu perlu diimbangi bukan sahaja dari segi keselamatan modal, tetapi juga pelaburan-pelaburan yang boleh memberi pulangan yang agak tinggi supaya dividen yang diberikan ini adalah keseluruhannya lebih baik daripada dividen yang diperolehi daripada pasaran. Justru maka EPF telah memberi pinjaman kepada beberapa bentuk. Pada perkiraan Ketua Audit Negara, ini adalah pinjaman yang tidak mempunyai cagaran atau garanti atau clean lending. Sebenarnya ada kategori-kategori, umpamanya pinjaman yang diberi kepada syarikat pinjaman perumahan kerajaan. Ini pinjaman yang diberi kepada SPPK, itu pun dianggap sebagai pinjaman yang clean. Pinjaman kepada syarikat-syarikat AAA seperti Khazanah dan TMB, ini juga dianggap sebagai pinjaman yang clean. Pinjaman untuk PFI seperti BLT yang diberi jaminan melalui penyewaan, ini pun dikira sebagai pinjaman yang tidak bercagar. Tapi pinjaman-pinjaman ini pada hemat kita semua adalah pinjaman yang agak selamat. Khazanah, TMB, BLT. Jadi kalau kita tak bagi kepada mereka ini, maka kita hanya melabur dalam bidang-bidang yang memberi pulangan yang secara puratanya mengikut pasaran, dan ini adalah lebih rendah daripada dividen yang EPF bagikan setiap tahun. Jadi yang berhormat, saya mengucap terima kasih kepada kepekaan yang berhormat memastikan pinjaman ini mempunyai cagaran yang bersesuaian. Tetapi EPF melalui panel pelaburannya, panel risikonya telah mengambil kira semua ini. Tidak ada sebuah syarikat yang mempunyai risiko tinggi di luar sana yang mendapat pinjaman EPF. Tetapi syarikat-syarikat yang mempunyai hubung kait dengan kerajaan atau yang mempunyai aset-aset yang boleh memberi jaminan bahawa pinjaman ini adalah selamat. Terima kasih.